Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Saya Fizi, hos anda pada hari ini kembali bersama dengan kawan-kawan yang sedang menonton kita pada hari ini. Sihat tak tu? Dah makan ke? Ada. Hari ini sama-sama kita akan selusuri topik kita, perbincangan kita pada hari ini, iaitu keberhasilan bakat program matrikulasi. Bersama kita di studio, kita bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Yusof Samad, iaitu Timbalan Pengarah Sektor Akademik Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar Tuan Haji? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Haji, hari ini kita bersembang pasal keberhasilan bakat program matrikulasi Tuan Haji. Boleh Tuan Haji terangkan tentang maksud matrikulasi itu sendiri? Matrikulasi ini ialah daripada Perkataan Bahasa Inggeris matriculation. Tetapi dia sebenarnya adalah satu program pra-universiti, iaitu bagi pelajar-pelajar lepasan SPM sebelum melangkah ke universiti. Mereka melalui satu transisi, iaitu dinamakan program matrikulasi yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala ada juga sebahagian pelajar yang mengalami proses yang sama, tetapi di universiti kita gelar dia program asasi. Tapi itu adalah program yang sama saja, iaitu pra-universiti, persediaan kepada pelajar-pelajar ini sebelum mereka melangkah ke universiti nanti. Kita harap kepada anda yang mungkin sedang menonton Sembang Aktif kita pada hari ini dah boleh memahami tentang maksud matrikulasi itu sendiri. Baiklah, Tuan Haji, kita berbalik kepada soalan yang kedua pada hari ini. Boleh tak Tuan Haji jelaskan kepada kami ni apa yang menariknya program matrikulasi yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ni, Tuan Haji? Saya rasa semua orang pun sudah sedia maklum bahawa program matrikulasi ini telah bermula daripada tahun 2000 lagi, iaitu program matrikulasi yang dikendalikan oleh KPM. Dan satu kehebatan dia ni, dia adalah satu laluan yang pantas, iaitu pelajar-pelajar selepasan SPM mereka akan masuk ke program matrikulasi untuk persediaan selama 1 tahun sahaja ataupun 2 semester sahaja. Selepas itu mereka akan meneruskan pengajian mereka dalam bidang-bidang yang mereka nak ceburi selepas mereka menamatkan pada program matrikulasi. 2 semester. 2 semester? 2 semester sahaja, iaitu dalam tempoh 10 bulan. Campur dengan cuti apa semua. Jadi 1 tahun sahaja lebih kurang. Selepas itu mereka boleh meneruskan pengajian. Itu adalah satu kelebihan yang utama di program matrikulasi, kerana buat apa kita nak menggunakan kenderaan yang lambat jika kita ada kenderaan yang laju? Betul. Itu dia punya analoginya. Ada flight, kenapa tak kena naik kereta lalu dalam jam dan sebagainya? Kenapa masih lagi menggunakan kereta kuda? Ya, betul. Itulah program matrikulasi, iaitu kita menyediakan program kepada pelajar-pelajar dalam bidang STEM dan juga dalam bidang-bidang profesional yang lain seperti perakaunan dan juga perakaunan profesional. Baik. Itu kelebihan yang pertama. Baik. Kemudian matrikulasi juga lebihnya, selain kita menyediakan pelajar kepada semua RPTA yang berada di dalam Malaysia, bermula daripada tahun 2006, pelajar-pelajar juga kita juga boleh memasuki mana-mana universiti yang telah mendapat pengiktirafan kepada program matrikulasi di luar negara. Baik. Jadi ada banyak pelajar-pelajar kita yang telah menyambung pengajian mereka di luar negara. Di dalam negara dah tentulah semua 21 universiti menerima pelajar kita, dan juga ada pelajar-pelajar kita yang boleh memasuki universiti di luar negara sebanyak 48 buah itu secara direct entry. Maksudnya mereka boleh memohon menggunakan CJ matrikulasi, mereka boleh masuk ke dalam program yang mereka minat di luar negara. Sangat menarik penjelasan daripada Tuan Haji kita pada hari ini. Saya difahamkan program matrikulasi KPM ini diiktiraf oleh negara-negara besar seperti UK, Australia, New Zealand dan juga Jepun. Boleh Tuan Haji terangkan tak lebih lanjut apa yang ditawarkan di dalam program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia ini, Tuan Haji? Baiklah saudara Fizi, program matrikulasi ini telah berlangsung selama hampir 20 tahun. Betul. Dan pelajar-pelajar kita juga telah pergi sampai ke luar negara. Setakat hari ini ada 48 universiti di luar negara yang mengiktiraf kita punya kurikulum. Pelajar-pelajar kita belajar di sana dan mereka masuk seperti mana yang saya nyata tadi, dia masuk secara direct entry.
Senang nak masuk. Ya, senang saja nak masuk. Di samping 48 buah universiti itu, Baik. ada 22 universitinya adalah universiti yang dalam 100 yang terbaik di dunia. Terkemuka di dunia lah. Baik. Di dunia. Jadi mereka juga boleh masuk ke universiti-universiti yang berkenaan. Baik. Jadi program kita sebenarnya kita menawarkan program jurusan sains. Jurusan kejuruteraan, jurusan perakaunan dan juga perakaunan profesional. Jadi ada 4 jurusan. Jadi daripada empat jurusan inilah pelajar kita akan memasuki ke jurusan-jurusan yang berada di universiti pada masa akan datang. Dan pelajar kita sekarang ini sedang belajar daripada kita mempunyai 15 buah kolej matrikulasi Seluruh Malaysia. seluruh Malaysia. Antaranya di mana tu Tuan Haji? Kalau boleh Tuan Haji Semua kongsikan. di semua negara, semua negeri sekurang-kurangnya ada satu kecuali di negeri Terengganu yang kita belum dirikan lagi. Mana tak ada organo, kena dalam ada perancangan organo. lagi, dalam perancangan. InsyaAllah pada masa Baik. depan. InsyaAllah. Dalam perancangan dah ada, cuma tidak ada kelulusan lagi kan. Tetapi di negeri-negeri yang lain, contohnya di Kedah, kita ada 2 kolej. Kolej Matrikulasi Kedah dan juga Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Jadi dia ada pengkhususan tentang kejuruteraan. Begitu juga di Pahang. Dia ada Kolej Matrikulasi Pahang dan juga Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Di negeri-negeri yang lain tu ada satulah. Jadi keseluruhan jumlah pelajar kita ni di seluruh Malaysia sebanyak 30,000 pelajar. Oi, ramai 30,000. 30,000 orang pada setiap tahun. Jadi dia terbuka kepada semua pelajar yang berminat untuk mengikuti program matrikulasi. Jadi Tuan Haji berkenaan dengan pelajar yang ramai jumlahnya di Kolej Matrikulasi ini, bagaimana dengan kemudahan infrastruktur yang diberikan untuk keselesaan pelajar-pelajar di Kolej Matrikulasi KPM? Dari segi prasarana, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan sekalian, bahawa di program matrikulasi, seorang pelajar, 4 orang pelajar itu berkongsi satu bilik. Dia bukan macam duduk di asrama satu dorm. Kalau kita di asrama dulu satu dorm 35 orang. 35 orang. Ini satu bilik yang kecil, iaitu dia memuat 4 orang. Jadi secara puratanya kita ada 750 bilik dalam satu kolej yang besar yang boleh maksimum 3,000 orang. Jadi kolej yang kecil dalam kapasiti bawah daripada 2,000 pun ada jugalah. Tetapi kebanyakan 10 kolej besar kita boleh memuatkan 3,000. Jadi dari segi infra, itu dari segi tempat penginapan, juga kita memiliki dewan kuliah. Sekurang-kurangnya kita mempunyai 6 dewan kuliah bagi satu kolej. 6 dewan kuliah, banyak. Dan boleh memuatkan pada satu masa, pada satu jam macam kita ni boleh muat 1,100 orang dalam 6 dewan kuliah itu. Dan kita ada lebih kurang 40 ke 60 bilik tutorial. Kita ada mamal sains, kita ada mamal komputer. Kita juga ada bengkel bagi kejuruteraan. Semua kemudahan-kemudahan lain kita mempunyai prasarana yang cukup lah dengan untuk 3,000 punya pelajar. Selain kita daripada 15 kolej, kita juga menempatkan pelajar kita di Kolej Mara, iaitu Kolej Mara Kulim dan juga Kolej Mara Kuala Nerang. Kolej Mara ini melaksanakan program matrikulasi. Sama jugalah. Sama juga. Adakah dipanggil matrikulasi ataupun asasi bukan? Bukan, dia panggil matrikulasi. Matrikulasi juga. Sebenarnya Kolej Mara melaksanakan program matrikulasi di Kolej Mara. Baik. Okey, Tuan Haji, boleh tak ceritakan sedikitlah bagaimana program matrikulasi ini dia mengukuhkan bakat pelajar itu dalam bidang co-curriculum. Kita di Malaysia ini, kita memang tidak boleh lari daripada falsafah pendidikan negara. Dalam falsafah pendidikan negara, kita terjemahkan kepada aspirasi bagi program matrikulasi. Aspirasi program matrikulasi adalah kita nak melahirkan pelajar yang universal, berautonomi dan juga fasih digital. Sebab sekarang kita sudah fasa digital. Dan untuk pelajar yang universal ini, kita inginkan melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkepimpinan
mempunyai kecerdasan emosi dan juga spiritual serta mempunyai kemahiran insaniah. Ini ialah acuan yang kita nak lahirkan kepada pelajar-pelajar program matrikulasi. Dan melaluinya kita gubah, kita ada satu subjek yang kita namakan subjek core curriculum. Co-curriculum. Subjek. Macam kalau di sekolah kita ada pendidikan jasmani dan sukan. Ya. Tapi di metroklasi juga kita mempunyai satu subjek yang dinamakan subjek kurikulum. Di dalam subjek kurikulum ini, pelajar metroklasi diajar bagaimana untuk mengurus dan mengorganisasikan satu-satu persatuan ataupun pertubuhan. Mereka boleh mengelola. Baik. Boleh mengelola acara sukan ataupun permainan atau sebagainya. Di samping itu juga kita tanamkan kepada pelajar metroklasi ini mereka cara hidup mereka mestilah cara hidup yang sihat. Sihat fizikal, sihat mental dan juga sihat dengan lingkungannya. Dengan sosial, dengan masyarakat. Di samping tidak meninggalkan jati diri kepada kecintaan mereka kepada negara. Itulah dia di antara sedikit penerangan daripada Tuan Haji Muhammad Yusof Samad, iaitu Timbalan Pengarah Sektor Akademik Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Dan hari ini sama-sama kita berbincang tentang topik keberhasilan bakat program matrikulasi di dalam Sembang Aktif kita pada hari ini. Kita bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Yusof Samad, Timbalan Pengarah Sektor Akademik Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia yang datang ke studio pada hari ini. Saya agak bergaya orangnya. Baiklah, Tuan Haji, mungkin ada di kalangan anak-anak pelajar kita yang sedang menonton Didik TV KPM ni yang berminat dengan program matrikulasi dan ingin mengetahui apakah aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak bahagian matrikulasi bagi meneruskan bakat mereka semasa di alam persekolahan. Boleh tak Tuan Haji terangkan dengan lebih lanjut kepada semua penonton-penonton Sembang Aktif Didik TV KPM? Baik, terima kasih Saudara Fizi. Sama-sama Tuan Haji. Sekali lagi kita sambung kembali. Tadi kita membicarakan tentang bahawa pelajar matrikulasi dia akan mengambil satu subjek core curriculum. Ya. Okay, selain daripada itu, mereka juga akan menjalani aktiviti-aktiviti core curriculum. Di setiap kolej akan melaksanakan aktiviti core curriculum dan kemuncaknya mereka akan dipilih untuk mewakili kolej masing-masing dan dibawa ke satu kejohanan yang kita panggil Carnival Core Curriculum Matrikulasi. Seluruh Malaysia? Seluruh Malaysia. menarik. Yang kita akan adakan pada setiap tahun, insya-Allah. Setiap kontingen akan ada mempunyai lebih kurang 100 hingga 120 peserta. Daripada setiap kolej kita akan berkumpul di sesuatu kolej selama 3 hingga ke 5 hari. Ramai penyertaan tu. Karnival ini selalunya diisi dengan pelbagai acara yang berkaitan dengan sukan dan permainan. Baik. Kadang-kadang ada juga yang berkaitan dengan kebudayaan. Tari menari. Tari menari dipertandingkan. Kalau sukan tu ada banyaklah. Permainan bola sepak, badminton, squash, Rugby ada. Rugby dalam satu kejohanan yang lain. Satu kejohanan yang lain. Ada badminton, bola keranjang, sepak takraw. Bola jaring? Bola jaring pasti Saya minat betul bola jaring tu. Baik. Bola tampar perempuan pun ada, lelaki perempuan. Ya, baik. Yang itu selalunya kita adakan dan insya-Allah pada tahun hadapan ini kita akan adakan di Kolej Matrikulasi Melaka pada bulan 10. Yang akan melibatkan 15 kolej dan juga 2 kolej marah. Selain daripada itu juga, kita juga mengikuti sukan yang dianjurkan oleh pihak asasi di universiti. Jadi pasukan matrikulasi ini dipilih pula pemain-pemain yang terhebat mewakili matrikulasi untuk bertanding dengan program asasi yang melibatkan universiti-universiti tempatan. Yang itu juga kita adakan pada setiap tahun juga. Selain daripada itu juga, selain daripada sukan, permainan,
kita juga ada perkemahan. Yang okey. kita panggil dia sebagai Metroklasi Jamboree. Jamboree. Jamboree yang melibatkan pasukan beruniform. Ada pertandingan kawat kaki, ada pertandingan memasak, survival di dalam hutan, menggunakan kompas untuk mencari jalan ketika sesat. Penting tu. Untuk pulang. Ilmu hutan tu penting. Ya, ilmu hutan. Bagaimana mereka survive dalam keadaan itu. Dia adakan di Kolej Metroklasi Pahang. Di Pahang? Di Pahang pada setiap tahun. Sekali mereka berhimpun tu lebih kurang 700 orang peserta yang terlibat di Kolej Metroklasi Pahang. Faham. Itu kita bercakap tentang core curriculum. Bagaimana pula dengan program-program core akademik di program matrikulasi KPM ni, Tuan Haji? Ya. Selain daripada tadi yang berkaitan dengan sukan ataupun berkaitan dengan persatuan, kita juga ada seperti saudara Fizi katakan yang berkaitan dengan core akademik. Kenapa kita kata program itu berkaitan dengan core akademik? Kerana program itu adalah untuk pelajar mengimplikasikan ilmu ataupun pelajaran yang mereka pelajar di dalam subjek-subjek tertentu tetapi dibawa ke dalam satu pertandingan. Contohnya seperti robotik. Baik. Bagi pelajar-pelajar yang mengambil jurusan ataupun mengambil mata pelajaran sains komputer, kemahiran mereka telah belajar komputer itu mereka akan apply untuk membuatkan robot itu bergerak dan sebagainya. Betul. Dan ini dipertandingkan. Ini sangat menarik ini. Itu robotik. Robotik. Jadi matrikulasi robotik ni dipanggil robomatik. Robomatik. Menunjukkan bahawa robot yang dibuat di matrikulasi merujuk kepada pelajar-pelajar matrikulasi. Selain daripada itu juga kita ada satu program peringkat kebangsaan yang kita namakan sebagai Mekar. M itu adalah merujuk kepada matriculation, E itu adalah entrepreneurship dan carnival yang menunjukkan kepada keusahawanan. Kerana pelajar-pelajar matrikulasi ini mereka ada belajar perakaunan, mereka belajar subjek ekonomi, perniagaan dan mereka apply dalam karnival keusahawanan itu. Mereka akan mendirikan satu entiti perniagaan. Daripada perniagaan mereka kumpul duit, mereka membuat urus niaga, jual beli, promosi dan sebagainya, melihat kepada adakah perniagaannya mendatangkan keuntungan atau tidak. Ini adalah ilmu yang mereka pelajar dalam jurusan perakaunan. Menarik kan. Jadi ini pelajar ini dibagi mengalami satu keadaan yang sebenarnya bagaimana nak mendirikan perniagaan, melaksanakan perniagaan berdasarkan ilmu yang mereka dapat semasa mereka belajar di dalam kuliah atau tutorial. Itu yang berkaitan Mekar, kita kata itu adalah berkaitan dengan keusahawanan. Tadi ada satu lagi yang kita namakan dia sebagai Maskar. Tadi Mekar ni Maskar pula. Maskar. Ini adalah Matriculation STEM Carnival. Yang berkaitan dengan STEM ini ialah sains, teknologi dan juga matematik dan English. Saya ingat ke STEM. STEM. Surat apa nama atas surat tu? Itu ringkasan mata pelajaran berkenaan. Faham. Jadi di sini pelajar menggunakan membuat amali-amali tertentu untuk dalam sains ini mereka buat pameran kepada pengunjung-pengunjung, mereka terangkan apa benda perkara-perkara yang berlaku. Contohnya derma darah. Derma darah yang kita faham orang cucuk ambil darah. Tetapi pelajar itu dia boleh mengapply, membantu doktor bagaimana nak membuat penerangan kenapa perlunya derma darah. Yes. Kenapa perlunya derma darah, apakah kebaikannya, apakah benefit yang dapat kepada Kementerian Kesihatan. Jadi ini adalah yang kita kata berkaitan dengan core akademik kita lah. Pelajar mengapply ilmu-ilmu mereka belajar dalam keadaan realiti. Baik. Itu di antara segi penerangan daripada Tuan Haji kita. Baik Tuan Haji, bagaimana dengan aktiviti yang menjurus kepada pembentukan sifat-sifat kepimpinan terhadap pelajar tu? Boleh Tuan Haji nyatakan antara program dan juga matlamat yang dibuat oleh Kolej Matrikulasi Kementerian Pendidikan ni?
Ya, kita memang tidak melupakan kepada barisan kepimpinan kita. Sebenarnya dalam program matrikulasi, para pelajar ini akan mengadakan pilihan raya untuk memilih satu jawatan kuasa perwakilan pelajar. MPP. Kalau di universiti dia panggil MPP. Tetapi di matrikulasi dipanggil JPP, jawatan kuasa Jawatan kuasa perwakilan pelajar. Kalau di universiti kita panggil majlis. Sebab dia kecil, dia pada peringkat pra-universiti kita panggil dia jawatan kuasa perwakilan pelajar. Setiap kolej akan mempunyai jawatan kuasa perwakilan pelajar. Jadi mereka ini adalah badan yang bertindak untuk membantu pihak pengurusan dalam membimbing para pelajar untuk kita latih mereka ini menjadi satu jawatan kuasa kepimpinan yang utama. Yang utama. Setiap JPP ini terdiri daripada 20 individu daripada yang dipilih oleh semua penduduk matrikulasi. Jadinya akan ada pilihan raya. Ya, ada pilihan raya kolej kita kata. Pilihan raya kolej. Dia ada SPR mereka sendiri. Betul. Ada proses kempen mengempen. Ada kempen. Manifesto. Ada manifesto. Ada kertas undi. Ada boleh mengundi. Dan ini adalah wakil rakyat mereka. JPP ini. Dan JPP ini selalu juga kita adakan latihan pada peringkat kebangsaan. JPP di seluruh negara dikumpulkan di satu tempat untuk kita latih bagaimana mereka untuk memimpin. Selain daripada JPP, kita juga mempunyai barisan kepimpinan-kepimpinan yang lain. Contohnya antaranya ialah yang kita kata jawatan PRD. PRD merupakan pembimbing rakan dinamik. Yang ini dalam bidang membantu para pelajar lain bagaimana untuk belajar, untuk mengatasi stres dan sebagainya. Mereka juga akan berfungsi di kolej untuk membantu rakan-rakan mereka. Dan tentulah satu kolej 3,000 ada pelbagai macam masalah yang akan dihadapi. Jadi pelajar-pelajar inilah akan membantu pelajar-pelajar lain dalam mereka bersama-sama untuk menempa kejayaan dalam program matrikulasi. InsyaAllah, rupa-rupanya sangat menarik program matrikulasi yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kita ini. Rugi rasanya tak masuk matrik dulu ya. Itulah. Baik Tuan Haji, kita berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama-sama dengan seorang atlet dan juga seorang pengacara yang sungguh comel. Nak tahu siapa? Teruskan menonton Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Fizi kembali bersama-sama dengan anda pada hari ini. Hari ini sama-sama kita berbincang soal keberhasilan bakat program matrikulasi. Dan kalau tadi kita bersama-sama dengan Timbalan Pengarah Sektor Akademik Bahagian Matrikulasi KPM, kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Yusof. Kali ini kita nak bersama-sama dengan seorang pengacara, seorang atlet bola jaring yang kini bermain untuk pasukan Johor Jewel, dan kita dah bersama-sama dengan bekas pelajar Kolej Matrikulasi. Kita bersama-sama dengan Fareha Abdul Razak. Apa khabar Fareha? Khabar baik. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Fareha Razak. Lagi tu. Pembukaan. Cute-cute kan? Fareha, ini sihat Fareha? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bertambah sihat bila ada di sebelah awak Fareha. Didik TV. Ya, di Didik TV KPM. Selamat datang ke Sembang Aktif kita pada hari ini. Nak tanya, sebagai bekas pelajar Kolej Matrikulasi, mana dulu belajar? Ni saya tak selalu cakap tau. Sebab orang selalu tanya, sekolah kat mana kan? You kat mana? Dia tak bertanya matrik kat mana. Tapi kali ni saya beritahu di Matrikulasi Pulau Pinang. Walaupun saya asal daripada Johor. Kenapa Johor boleh baru, cepat jauh sampai ke Pulau Pinang nak bang? Sebab dia pada awalnya kita kalau dulu kita apply, kita just apply. Saya baru diberitahu yang sekarang ni pelajar boleh apply mengikut lokasi masing-masing. Tapi sebelum ni saya hanya boleh apply, orang kata nak apply ke matrikulasi, tapi nanti result dia akan keluar mengikut mana-mana lah. Maksudnya yang diberikan. Dia akan saya adalah antara saja individu yang dicampak jauh ke Matrikulasi Pulau Pinang. Tahun bila awak belajar di Matrikulasi Pulau Pinang? Saya ingat saya dalam 2013-2014 macam tu. Lama. Jauh sudah. Sungguh lama meninggalkan alam matrikulasi ya. Nak tanyalah, kenapa Fareha memilih matrikulasi?
Dia macam pertama kali bila kita dengar matrikulasi ni, kita pun kan ada briefing kan lepas SPM, orang kata nanti akan ada briefing lah nak pergi mana, aliran mana kita nak pergi kan. So saya dulu memang saya minat numbers. Saya suka nombor, saya suka maths, saya suka account. So bila saya memang suka account. Memang suka account. Patutlah pandai berkira. So bila matrikulasi ni yang tarik minat saya bila diorang kata matrikulasi punya program hanya setahun. Kita jenis semua nak cepat habis. Betul. Kan nak cepat kerja, nak cepat kaya, nak cepat duit, nak dapat duit semua kan macam tu lah. So kita fikir jauh macam okey setahun lepas tu boleh terus sambung ijazah. So total dalam 5 tahun macam tu. So saya ambil pendekatan bahawa macam ini lebih senang sebab kan ada kalau masuk diploma 3 tahun kan nanti macam okey dah boleh pergi cari kerja ataupun boleh stop sekejap lah nanti baru sambung ijazah. Kalau ni saya memang dah kena memang kena sambung. So saya ambil pendekatan tu. Lepas tu at first memang 50-50, saya tak tahu. Yelah, kadang-kadang dia persepsi di kalangan macam zaman-zaman kita kan, habis SPM ada persepsi yang mengatakan bahawasanya alah kalau kau masuk matrik, kalau kau tak pas tak boleh pergi U, tak kau akan dapat rugi aliran yang you nak macam tu lah. So saya pun fikir macam tu juga. Tapi bila mula-mula persepsi tu datang, orang kata banyak lah. Tapi kita buat research juga masing-masing kan. Kita ada buat research macam mana. Tapi saya jenis yang suka mencabar diri. So saya ambil, saya rasa 1 tahun ni saya boleh carry dengan apa bidang yang saya perlukan, saya nak. So saya beranggapan macam dia takkan datang senang, memang susah, tapi saya nak cabar diri saya. Masa di matrikulasi tu awak ambil kos apa? Saya ambil kos perakaunan. Perakaunan? Sebab dia ada kan dua, ada aliran sains, lepas tu ada account. So saya ambil aliran perakaunan lah, setahun juga macam tu. Setahun? Susah tak ambil aliran perakaunan di susah sebab matrikulasi ni? Pada yang tak tahu, pada anda yang tak tahu, semua orang yang masuk matrikulasi ni adalah semua orang yang bijak-bijaksana. Betul. So macam memang orang kata challenges tu banyak. Lepas tu kita akan pack lagi dengan kelas apa semua. Yelah. Kan. Fokus pada akademi, tapi at the same time pun ada juga aktiviti-aktiviti di luar. So saya rasa macam kalau you tak try, you tak tahu. Macam tu. Yelah, kalau kita sebut nama Fareha Abdul Razak, satu Malaysia mengenali beliau sebagai seorang atlet kan. Rupa-rupanya dia ambil jurusan perakaunan rupa-rupanya. Baiklah. Nak tanya pendapat lah antara aktiviti co-curriculum di program matrikulasi yang banyak mencukil bakat awak sebenarnya. Saya memang pemain bola jaring. Saya memang main sukan aktif daripada sekolah rendah lagi, daripada bangku sekolah lagi. Daripada sekolah rendah main bola jaring? Betul. Tapi saya mulakan dengan adalah sukan-sukan lain dulu, baru saya orang kata menceburi bidang sukan bola jaring ni. Tapi kat matrik dulu kan kita tak tahu yang ada sebenarnya aktiviti yang kita boleh pergi, ada sebenarnya sukan yang kita boleh masuk macam tu kan. Tapi masa di matrikulasi tu, bila saya dah masuk, baru kita ambil tahulah macam okey dekat matrik ni apa yang best, apa sukan yang best macam tu. So bila saya dapat masuk tu, saya memang jenis sukan. Orang-orang lain mungkin ada pergi macam kelab ke, persatuan ke kan. Saya lebih kepada sukan lah. So saya cuba tapi bukan sukan bola jaring. Sukan apa? Sukan olahraga. Olahraga? Oi, menarik ni. Yelah, awak dikenali sebagai atlet bola jaring. Betul. Viral. FYP. Masa dekat matrik tu, acara olahraga apa yang awak masuk? Sebab sebelum ni saya memang main sukan olahraga juga, tapi tak adalah bermain sampai setinggi saya main bola jaring. So saya main bola jaring memang aktif sampai peringkat orang kata mewakili Malaysia. Tapi untuk sukan olahraga ni saya hanya sampai daerah macam tu, mewakili Johor Bahru. Tak adalah sampai macam negeri, tak sampai. Cumanya bila masuk bila masuk matrikulasi ni, saya rasa macam best juga nak explore kan sukan tu, sebab netball ni memang akan aktif. So lepas matrik pun saya boleh sambung, boleh bermain. Tapi mungkin disebabkan juga kekangan masa, kekangan yang saya perlukan, orang kata kena compromise sikit lah, sebab kelas di matrikulasi tak sama macam kat U, mungkin ada break panjang macam tu kan. Apa yang bezanya ialah universiti dan juga kolej matrikulasi? Okey, beza universiti ni macam tadi Tuan Haji ada sharekan yang dia bila kita kata pra tu persiapan lah. So persiapan dia memang akan lagi, biasanya kalau persiapan kita bagus, saya ambil konsep game lah. Kalau kita punya latihan bagus, training, kita punya game mesti akan lagi senang sebab persiapan kita lagi susah. So macam tu jugalah pra-universiti ataupun matrikulasi ni. Bila kita dah
terbiasa dengan kelas daripada pagi sampailah pukul 5. Tak silap saya 8. Dia bermula dari pukul apa? 8 atau 9 macam tu sampai pukul 4 atau pukul 5. Sambung pula. Yes. Atas Padang. Sambung pula atas Padang. Wow. Boleh pula. So memang pack aktiviti saya sepanjang setahun tu banyaklah pengalaman yang saya dapat. Seronok lah Seronok lah dapat jumpa kawan-kawan yang tak selalu, kita kan selalu macam yelah duduk di satu tempat, kita punya surrounding, environment kita kan itu je lah kawan-kawan kita kan. So sebab itulah juga saya rasa macam ini pengalaman hidup lah. Jauh daripada family, lepas tu kena survive sendiri. Masa mula-mula nak balik pun susah, jauh tu. Daripada Johor ke Pulau Pinang nangis tak? Dia taklah nangis. Tapi macam ini selalu penyakit orang perempuan lah kan. Tapi halfway tu sebab saya memang rapat dengan family tau. So bila jauh tu fikir nak balik pun, kalau cuti Sabtu Ahad memang kita ada kelas lah. Boleh keluar macam biasa. Baik. Tapi 2 hari tu lah. Tapi bayangkanlah dulu manalah ada macam orang kata studi mana ada duit nak beli flight apa semua kan jauh. So kita ambil bas daripada Pening ke Johor berapa jauh pula. So kita survive lah dengan kawan-kawan kat sana. Faham. Macam mana Fariha membahagikan masa lah ialah akademik dan juga co-curriculum di matrikulasi itu sendiri? Pada saya as long as kita tahu mana prioriti kita, itu dah cukup dah. Macam orang selalu persepsi orang student athlete ni macam dia takkan pergi jauh dengan dalam bidang akademik sebab dia terlalu fokus. So saya mana-mana saya pergi pun, setiap soalan yang orang bagi first kali, macam mana you bagikan masa macam mana you boleh Yalah, benda tu memang klise lah kan. Selalu sebut bila pelajar sukan yang aktif dalam sukan, pelajaran dia ketinggalan. Bila dia aktif di dalam pelajaran, sukan dia ketinggalan. Macam mana awak membahagikan dan orang kata apa, balance dengan izin? Sebab adaptation saya tu tak berapa susah sebab daripada dulu pun memang saya selalu kejap keluar kelas, lepas tu kejap saya pergi bersukan. Keluar kelas untuk pergi latihan lah, maksudnya kejohanan macam tu kan. So bila kita ada kejohanan memang kita nak tak nak kita akan tertinggal lah. Kita akan tertinggal 1-2 subjek ke, 1-2 hari kelas ke. Lagi-lagi kalau kita macam bila saya masuk universiti lagi teruk sebab saya dah aktif lebih banyak. Lepas tu training program pun kena pergi ke KL. Betul. Macam kita kena bergerak lah. So daripada situ saya tertinggal banyak. Dekat matrikulasi pun sama. Tapi saya ambil pendekatan yang macam mungkin kali ni saya dapat kurangkan sikit saya punya aktif dalam bidang sukan tu. But bukanlah tak bersukan langsung. Ada saya masuk, saya wakil olahraga untuk Kakom. Kakom tu macam olahraga tu acara apa? Lompat jauh, lompat gijang. Lompat jauh, lompat gijang kan. And also 4x100. Wow. She's a sprinter juga tau. Lepas tu bila masuk tu macam just untuk orang kata tak meninggalkan sukan secara sepenuhnya lah. So bila saya masuk matrikulasi tu macam still boleh bersukan, still boleh aktif. Tak nak tinggalkan walaupun tak dapat nak main bola jaring full setahun saya pergi tu, ada setengah kali lah saya main tapi tak, orang kata tak consistently sebab kena tinggal kelas banyak. So saya buat apa orang kata decide untuk tak apa, stop dulu netball sekejap tapi saya pergi sukan lain. Macam tu. So saya buat bahagikan masa tu macam sebelum saya pergi keluar ataupun ada apa-apa kejohanan ke latihan ke, saya akan make sure yang dulu kan kita ada modul matrik kan yang kena siapkan. Kita ada siapkan modul dulu lah. Siapkan modul dulu. Lepas tu kalau ada kerja-kerja yang macam melibatkan orang lain macam group activity ke, group discussion ke, saya kena make sure saya jumpa dulu kawan-kawan minta tolong. Lepas tu pensyarah-pensyarah dekat matrikulasi minta tolong pun, ke minta maaf? First minta maaf dulu. Okey, baik. Lepas tu baru minta tolong. Maksudnya macam kita kena sentiasa bagi tahu semua orang lah macam mana situasi kita kan. Kalau tak macam mana diorang nak faham. And pensyarah-pensyarah dekat matrikulasi pun alhamdulillah very supportive dengan apa yang saya buat. Banyak boleh tunjuk ajar. Kalau saya ketinggalan ke apa, saya boleh direct jumpa Miss mana saya nak kena cover balik, apa yang saya boleh buat. Jadi dia lebih fleksibel lah. Betul. Berada di matrikulasi. Lebih fleksibel. Lepas tu macam tak tertekan. Tak tertekan, tak tersekat sebab environment macam orang-orang di sekeliling banyak membantu. Baik, terima kasih kepada Fariha. Kejap lagi kita akan bawakan Tuan Haji kita pula bersama-sama dengan Fariha di Sembang Aktif Didik TV KPM. Jadi jangan ke mana-mana, saya nak minum air dulu. Teruskan menonton Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Macam mana semua? Okey tak tu?
Jangan mengantuk tengok Didik TV ni. InsyaAllah hilang mengantuk anda. Hari ini dalam Sembang Aktif kita masih lagi bersembang-sembang tentang keberhasilan bakat program matrikulasi. Kita bersama-sama dengan di sebelah saya Tuan Haji Muhammad Yusof Samad, Timbalan Pengarah Sektor Akademik Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, dan bersama-sama kita si comel ni iaitu Nur Fariha Abdul Razak, bekas pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dan juga kini sebagai pengacara sukan katanya. Baiklah, kita nak bersama-sama dengan Tuan Haji ni. Tuan Haji, bagaimana Tuan Haji melihat kemenjadian pelajar matrikulasi ni menjadi melalui subjek core curriculum di program matrikulasi, Tuan Haji? Selalu orang bertanya kalau kita nak bekerja yang bagaimana. Jadi itulah di antara falsafah yang kita terapkan dalam mata pelajaran ataupun aktiviti core curriculum di program matrikulasi. Kerana seseorang individu itu dibangunkan bukan hanya inteleknya sahaja, tetapi juga dari segi psikomotor dan juga dari segi attitude-nya, sikap mereka. Dalam dan luar. Dalam dan luar. Jadi inilah pentingnya aktiviti ataupun mata pelajaran core curriculum dibangunkan untuk mengukuhkan perkara yang ada di dalam jiwa, sifat rajin, sifat committed kepada masa, komit kepada masa dan sebagainya, boleh bekerjasama, bertolak ansur dengan rakan sepasukan dan sebagainya. Perkara-perkara ini dari segi kepimpinan mengetuai satu-satu pasukan adalah sangat penting dalam kita nak melaksanakan kerja. Jadi perkara inilah yang kita tekankan dalam kita punya kurikulum, dalam core kurikulum di program matrikulasi, dan telah terbukti. Tengok, seorang pelajar perakaunan, betul, tetapi sekarang adalah pengacara sukan, dan yang terlibat dalam atlet sukan. Inilah yang kita nak lahirkan, iaitu manusia yang bulat. Hebat matrikulasi. Hebat. Baik je. Teruskan Tuan Haji. Ya, itulah yang kita nak bangunkan, kerana sesungguhnya untuk pasaran kerja sudah tentu majikan itu inginkan orang yang mempunyai ilmu tentang kerja yang dia nak buat, tetapi juga mempunyai sikap dan pandangan terhadap kerja dan boleh bekerjasama dengan orang lain. Itu adalah yang lebih penting. Benar. Jadi kita dalam bekerja, kita tidak boleh bekerja sendiri. Betul. Sebab kita sentiasa kebergantungan dengan pihak yang lain. Orang kaya, mereka tidak kaya jika tidak ada orang miskin. Benar. Orang miskin pun tidak boleh hidup jika tidak ada orang kaya yang membantu mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan mereka. Jadi begitulah sebenarnya kita saling perlu dan memerlukan di antara satu sama lain. Lebih tepat ayatnya saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Dia akan jadi sempurna jika saling bekerjasama dan melengkapi di antara satu sama lain. Dia macam berdua lebih baik, Tuan Haji. Ya, berdua lebih baik daripada daripada seorang-seorang. Daripada seorang-seorang. Baik, Tuan Haji, apa ada tuju dan juga harapan Tuan Haji lah dalam keberhasilan bakat pelajar di program matrikulasi anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia ni? Silakan Tuan Haji Yusof. Terima kasih Fizi. Ini satu pertanyaan yang berat, tetapi ada satu perkara yang kita perlu fikirkan ke depan. Program matrikulasi memang telah 20 tahun dan hasilnya kita telah tunjukkan. Dan perkara ini kita kena ditambah baik dari semasa ke semasa dalam kita punya kurikulum. Selain daripada mereka boleh bekerjasama dan sebagainya, juga sekarang kita telah menekankan lagi satu perkara, iaitu mereka boleh menguruskan sesuatu acara, satu majlis, supaya mereka akan menjadi satu pemimpin kepada satu organisasi yang memainkan peranan lebih besar. Bukan hanya setakat kita jadi atlet, tetapi mungkin boleh menganjurkan sukan Commonwealth, sukan Olimpik kan. Jadi ini adalah perancangan kita pada masa depan. Di samping kita menggalakkan bahawa pelajar program matrikulasi ini teruskan hidup dengan keadaan yang sihat, kerana kesihatan adalah satu faktor yang penting untuk menuju kejayaan. Ramai kaki tangan kalau bagus bekerja, pintar bekerja, tapi tak sihat, dia juga MC je. Jadi kita menekankan gaya hidup yang sihat juga dalam kita punya kurikulum, supaya kerana pelajar kita akan jadi ahli masyarakat dan mereka akan menghidupkan masyarakat yang sihat dari segi fizikal, mental dan juga sosial mereka.
Itulah yang kita cuba hasilkan pada masa depan. Di mana pelajar yang lebih, orang kata apa, lebih kompeten dalam hidupan sosial, bukan mereka duduk dalam bilik dan kompon-kompon mereka sahaja. Mereka keluar bersama-sama dengan masyarakat, hidup dalam keadaan realiti. Itulah yang kita harapkan pelajar kita pada masa depan. Mereka dalam semasa mereka di universiti, mereka dalam kerja, mereka memainkan peranan mereka. Bukan hanya di dalam pekerjaan mereka. Balik rumah, mereka akan menghidupkan sosial di masyarakat, di pertempatan mereka, di kampung mereka dan sebagainya. Ada banjir, mereka sama-sama keluar untuk membantu orang banjir. Contoh, kan? Faham. Itu yang kita harapkan. Masyarakat yang peduli kepada anggota masyarakatnya yang lain. Baik, kita nak tanya Fariha lah selaku bekas pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Kan? Apa yang awak dua perkara yang awak ambil daripada Kolej Matrikulasi ni di dalam kehidupan awak? Satu tu memang cara kita bekerjasama dengan orang lain. Baik. Macam tu Haji kata, kita tak boleh duduk dalam kepompong kita sendiri je. Macam dulu pun at first bila mungkin kita pergi ke tempat orang, kita tak tahu macam mana persekitaran tempat tu macam mana. Orang kata matrikulasi ni macam mana flow of worknya, orang-orangnya. So bila saya pergi ke sana, saya dapat orang kata satu, bukan pengalaman je, tapi boleh yang saya kata benda yang baru, yang saya tak pernah lagi Adakah jumpa. dengan pindahnya awak daripada Johor ke Pulau Pinang itu membuka mata awak tentang ini kehidupan yang sebenarnya? Dia macam lebih kepada orang kata salah satu step untuk kita keluar lagi daripada apa yang kita akan lakukan selepas tu kan. So tu beri pengajaran ataupun sebelum kau keluar kepada realiti, inilah dia kena perlu harus jalan dulu. Macam tu. And macam mana kita nak kalau ada dua cabang yang kita perlu pilih antara salah satu yang macam saya punya pengalaman sendiri antara sukan dengan akademik. Macam mana nak decide mana yang terbaik untuk kita ataupun kita kena tinggalkan terus. Itu antara yang saya belajarlah dari matrikulasi. Macam mana pack pun saya tetap juga cuba dapat selesaikan semua kerja yang diperlukan. Alright, kita nak mendengarlah pesanan daripada Fariha kita kepada penonton-penonton dan sembang aktif Didik TV KPM ni. Katakan sesuatu kepada mereka, Fariha. Okey, kepada adik-adik lah adik-adik di luar sana yang macam tengah berfikir-fikir lagi nak buat decision sama ada nak pergi ke tak program matrikulasi ni, jangan risau sebab saya pun telah mengubah persepsi dengan orang kata paradigma mengenai kolej matrikulasi ni bila saya dah berada dalam matrikulasi itu sendiri. Ini adalah pengalaman baru. Orang kata gunakan sepenuhnya. Rasakanlah sebelum betul-betul memulakan jalan baru di universiti. So ambil masa 1 tahun tu untuk collect everything yang kita boleh daripada segi belajar, daripada segi sosial dengan kawan-kawan, dengan bekerjasama dengan pensyarah dan macam-macam lagi. Kalau kita pergi ke tempat baru, jangan risau, itu cara untuk kita survive. Itulah 1 tahun tu kita nak belajar semua benda. Baik. Dan Tuan Haji, mungkin anda nak katakan sesuatu lah kepada penonton-penonton sembang aktif Didik TV KPM. Silakan Tuan Haji Mat Yusof. Jangan ragu-ragu untuk datang ke program matrikulasi kerana anda akan bersama menempuh pengalaman daripada awal sehingga ke akhir dan menjadi itu adalah satu azimat untuk perjalanan yang lebih sukar dan jauh. Baik. Jadi jangan fikir panjang. Boleh daftar sekarang Tuan Haji ya. Ya, silakan. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Yusof Samad, iaitu Timbalan Pengarah Sektor Akademik Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, dan terima kasih kepada sahabat saya Nur Fariha Abdul Razak, iaitu bekas pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dan juga kini bertugas sebagai pengacara sukan. Terima kasih kepada anda yang terus menonton sembang aktif Didik TV KPM. Jaga diri baik-baik, jangan nakal-nakal, jangan ponteng sekolah, okey? Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Jumpa lagi, bye-bye. Didik TV KPM.